Podcast ini dibawakan khas untuk anda oleh Nur Insan. Maafkan saya Raja Razi yang saya muliakan. Tidak apa, Din Nur Rahim yang saya muliakan juga. Baik, Nur Insan sudah tentunya menawarkan ibadah korban 3 dalam 1, korban wakaf dan juga sedekah, yang mana wang anda akan dibahagi-bahagikan. Yang pertama untuk ibadah korban, dan juga ada wakaf madrasah percuma dan habuan pek makanan untuk keluarga yang memerlukan di Singapura. Dan kalau anda ingin mungkinlah kalau nak beli kambing ataupun kalau nak beli lembu, mungkin tak berapa kemampuan kan, anda juga boleh memberikan sedekah kepada mereka. Just lungsuri sahaja laman mereka di www.nurinsan.sg. Ya, tak ada masalah. Tapi kalau sekarang ini kempen untuk kita menjual kambing dan juga menjual lembu, iaitu ibadah korban. Apabila anda telah pun menempah kambing ataupun lembu, cara menempah pun anda boleh WhatsApp kepada mereka, iaitu ke nombor 87684688 87684688. Boleh ikuti mereka di Instagram dan juga di Facebook Nur Insan. Semua informasi ada dimuat naikkan di sana ya. Dan bagi saudara yang budiman, boleh juga mengikuti laman rasmi mereka di www.nurinsan.sg. Ikuti dan ketik like bagi Instagram dan juga Facebook mereka ya. Dan juga setelah anda menempah kambing ataupun lembu, jangan lupa muat naikkan di sosial media anda. Media sosial ya. Media sosial anda. Maafkan saya Zarisman. Makam saya? Ya, maafkan saya. Dan jangan lupa hashtag kepada bukan kurban biasa. الآن فليتفضل الأستاذ الدكتور يوسف سعد لألقي معلومات tak tahu lah, silakan. Ladies and gentlemen, we would like to write. Kira macam tilawah kan ada. Ya. Ada macam jujur pura lo juga. French. Dr. Yusuf Asad. Syukran ya Habibi. On to the show, bros. Apa hukum pakai baju bola Manchester United waktu solat? Kita tahu haram. Macam mana ni Ustaz? Ni soalan pertama dari Muhammad Zarfan. Dia penyokong Man U sebenarnya. Dan kita tahu baru-baru ni Man U pun ada datang kat Singapura lah untuk bermain bola. Ada yang turun berapa ramai, 55,000. Asal astagfirullah. Mengalu-alukan manusia. Tidak boleh membesar-besarkan. Oh boy. 55,000 orang datang membanjiri Sports Hub baru-baru ini untuk menyaksikan perlawanan Man U lawan Inter Milan. Juventus pun datang. Semua kemain lagi pakai baju Man U. Tapi sebelum perlawanan dimulakan, kick off mereka, ada yang bersolat menggunakan baju Man U, Ustaz. Bagaimana ini? Baik, alhamdulillah. Pakaian Man U berat nak cakap. Ustaz Liverpool kan Ustaz? Ustaz Man U. Ustaz Man U. Okey, tak ada masalah. Ini part of the hobby je. Saja-saja je, bukan serius sangat. Okay. Baju yang kita gunakan untuk solat, di sini pastikan tidak yang menorak warnanya. Baju kemerah-merahan, baju yang mengganggu bila dalam ibadat solat. Jadi kalau baju Man U yang warna putih, InsyaAllah boleh. Kalau merah tak boleh. Tapi ala kulli hal, InsyaAllah ada yang isu-isu, ada gambar syaitan tu kat Man U logo tu. Nama dia Fred, Ustaz. Nama dia Fred. Fred Kata nama dia. Kata maskot dia Fred. Maskot Fred Tapi kita pun tak pastilah syaitan tu macam mana. Adakah macam gitu kan? Adapun tidak kita tak pasti. Jadi tak ada hadis dalam sini. Jadi kita InsyaAllah lah boleh kita gunakan, tapi warnanya jangan menorak, supaya jemaah lain tak mengganggu. Kerana warnanya itu mengganggu dalam ibadah solat. Baju kita di dalam solat. Peringatan lah untuk Man U lah. Teruskan tadi. Ni soalan katanya di sini, Assalamualaikum Bloods OLG. Waalaikumsalam. Yang berbahagia Ustaz NJU dan hamba-hamba podcast yang dihormati semua. Waalaikumsalam. Okey, ni peristiwa ini berlaku di hujung minggu lepas di majlis pernikahan dan persandingan kawan aku. Allah. Seperti biasa, kalau ada kawan-kawan aku yang bersanding atau bernikah, malam sebelumnya kami berkumpul dengan kawan-kawan dan bersama bakal pengantin lelaki akan bersimbang-simbang di kolong blok. Tempat perlangsungan majlis itu sendiri.
Sedang kami berborak ketawa, datang pula bapa bakal pengantin lelaki meletakkan sekeping kertas di setiap bawah meja dan pelamin. Seorang lagi pakcik sedang menabur seperti pasir di dalam dan perkarangan tempat majlis itu. Wow. Kami agak keliru. Setelah mereka pergi, kami mengambil kertas itu dan agak-agak curigalah dengan kandungan ayat-ayat tertulis itu tidak seperti biasa. Tapi walau bagaimanapun kami husnuzon sahaja. Mungkin ia adalah pemagar untuk majlis itu. Kami curiga, Ustaz. Soalan aku, saya baca apa yang ditulis. Silakan. Soalan aku, apa hukum-hukum membuat perkara-perkara tersebut dan apa cara-cara yang betul dari segi Islam? Pandangan Ustaz NG yang saya hormati, bagaimana? Yang keliru, nafi. Tulis nafi lah. Namanya Nafi. Nafi. Dia menafikan perbuatan itu. Ya. Baik, Alhamdulillah. Soalan yang baik. Kalau kita husnuzon, mungkin lepas tu ada lucky draw. Ada nombor Arab. Nombor Arab. Kita husnuzon. Siapa bawa pelamin sekali. Bawa pelamin pun ada. Bawa Kreatif, pelamin. Alamak lagi tu. Table game. Table game. Tapi ada pasir-pasir, ada pakcik dia letak pasir-pasir. Itu semua. shining untuk cantik glitters. Oh ya. kita You're very husnuzon. judgmental. Non-judgmental. Saya. Tapi kalau ala kulihal, ini satu adat-adat orang yang lama-lama. Orang kata pagar majlis. Pagar supaya tidak ada perkara-perkara yang unsur-unsur yang untuk buat orang. Jadi kalau kita haruslah jauh daripada amal-amal tersebut kerana dia syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ayat-ayat dia percaya pada ayat itu, kertas itu dan sebagainya, tabur-tabur garam tabur garam kasar, Ustaz. garam kasar Kau tahu Tahu, pasal aku pernah tabur. Tak adalah. garam kasar, ibu garam orang kata. Ibu garam. Cocok cili, Ustaz. Cocok cili bawang. Mana kau tahu ni? Aku tahu. Aku pernah nampak. Cocok cili. Saya belajar sains dulu kat sekolah, primary school. Untuk elakkan apa? Hujan. Ini Ada tuala, ada campak. itu wrestling. Dalam boxing. Itu kau tahu tuala apa tak? Tak tuala riwang. Tuala pengantin. Yang dah buat mandi. Tuala pengantin campak atas. Jadi Campak tak atas hujan. kemah kan? Atas kemah dia. Macam-macam, Ustaz. Itu saya tak pernah nampak lah. Tapi pernah Ada. dengar. Ya, pernah dengar. Jadi perkara gini janganlah kita amalkan. Kita harus lebih percaya, yakin bahawa Allah SWT melindung segala majlis-majlis yang baik. Seperti kita amalkan seperti ada majlis yang kita nak barakah majlis tu, sepertinya kita asingkan yang lelaki, yang perempuan, tidak campur dan sebagainya. Kemudian kalau misalnya ada majlis-majlis, ada orang panggil bapuk datang untuk berjoget, menari, dandu dan sebagainya. Ini perkara berlaku di masyarakat kita. Memang ada. Saya pernah host harus sekali. kita jauhkanlah perkara tersebut. Kita nak barakah, kita nak doakan supaya majlis itu, pengantin itu berkekalan sehingga ke akhir hayat, dizuriatkan soleh yang soleha. Kita nak begitu. Tapi bila ada bapuk joget, pondan joget ke depan, lepas tu panggil suatu Pak Haji datang bacakan doa selamat, doa kesyukuran, mana datang barakahnya? Itu persoalan saya kan. Dan perkara-perkara sedemikian lah. Ada yang kuda kepang, maaf cakap, kuda kepang dan sebagainya, makan kaca itu dan sini. Tapi keberkahan itu di mana? Keberkahan tu kita nak barakah Allah, walaupun kita tak nampak. Tapi amalan kita tu harusnya sebaik-baik mungkin kita ikutkan syariat Islam. Kita yakin bahawasanya insya-Allah kita doa kepada Allah SWT, minta doa supaya musibah tidak berlaku. Kalau hujan turun itu rahmat. Hujan tu rahmat. Orang takut hujan, jangan main hujan, nanti demam. Betul lah, dah lama sangat main sejuk, dia demam lah dia. Tapi hujan tu rahmat. Ada orang yang berniaga bila hujan aja maki-maki, marah-marah.
Kenapa ni hujan? Allahu Akbar. Itu kesedihan lah di antara kalangan masyarakat kita. Kerana kalau bila hujan, bisnes tak ada, orang tak ada dan sebagainya. Padahal hujan itu rahmat. Dia mesejukkan bumi, apa yang ada. Jadi kita harus bersyukur apa yang ada Allah berikan. Jadi kita yakin bahawasanya Allah akan sentiasa membantu kita, melindungi kalau majlis itu barakah. Kita buat yang terbaik ikut syariat Islam, insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, kalau let's say tengah kita tengok like ada orang tengah silat, habis silat sembarang. Habis ada pakcik dia lockkan Ustaz. Dari jauh dia macam gitu terus kita tak boleh bergerak. Syirik tak Ustaz? Syirik pakcik tu tak tahu. Dia macam batin lah, main batin lah. Dia pakai jin lah tu. Tu macam mana Ustaz? Wallahu a'lam. Dia pakai jin ke, dia pakai apa ke? Ini adat seni silat. Ada orang punya ilmu dan sebagainya. Ustaz ada belajar silat tak ke sana? Saya belajar kuntau aja. Macam Haji ini kuntau namanya. Ustaz lain martial art. Okay. Tak adalah InsyaAllah. Jadi kalau orang sedemikian rupa, kalau boleh, itu silat dia sembarang. Tak tahulah silat apa kan. Lain-lain grup-grup dah pakai-pakai kan. Kalau silat nampak lain macam aja dia lock. Dia kunci, tak bergerak pun. Dia ni pasal krem ke apa dia ni. Padahal dia kunci. Kalau boleh janganlah. Kita tahulah ada orang ilmu sedemikian rupa, kita tahu, kita nampak dan sebagainya. Kalau boleh jangan. Aniaya orang tu. Kesian dia. Berpeluh-peluh dekat depan. Jadi apa yang dia buat, selagi dalam silat itu tidak menjatuhkan aibah pengantin tu, it's okay. Silat ni macam silat pengantin macam-macam. Alright. Ada silat gayung, ada silat itu, ada silat ini dan sebagainya. Kaki tak boleh angkat tinggi sangat, tak boleh belakangkan pengantin dan sebagainya. Jadi kita harus tahulah adab-adab dalam bersilat pengantin ni, insya-Allah. Okay, Ustaz, ini kira tentang perkahwinan kan? Yes, teruskan dengan soalan perkahwinan Ustaz. Silakan. Ni selepas berkahwin ni suami isteri nak kena bersatu. Ya, Razi. Tapi ada satu soalan Ustaz yang mengatakan tentang kondom Ustaz. Bila nak tanya, apa perkataan lebih baik di tu getah. Pon sarung. Bukan. Sarung lah. Sarung protection lah. Protection. Condom lah. Just call it. It is what it is. Tolong tanyakan kepada NGU. Haram tak Ustaz kalau kita pakai sarung untuk bersatu dengan bini kita ni? Pasal saya pernah dengar ada orang cakap haram. Tolong terangkan Ustaz. Taib. Sebab apa Ustaz? Bukan apa, saya bukan defend lah, tapi sekarang ada banyak flavor Ustaz. Yelah, macam nak menghangatkan lagi situasi kan. Macam mana Ustaz? Boleh tak? Apa kena punya flavor bro? Ada teh tarik punya flavor tu Ustaz. Ada, Malaysia dah keluarkan. Astaghfirullahalazim. Kita tak pernah nampak ni teh tarik ni. Bagaimana Ustaz? Taib. Alhamdulillah. Dia biasa pakai, orang tahu lah kan. Taklah Ustaz, saya tak pernah pakai Ustaz. Marah bini saya. Baik, alhamdulillah. Soalan yang baik intimasi antara suami dan isteri. Banyak orang tertanya juga perkara ni, boleh ke tak boleh? Nampak benda-benda ni banyak jual dekat 7-Eleven. Dan macam something nothing lah. Tak dimalukan dan sebagainya. Dan serius Ustaz ada yang mengatakan, ada juga tanya, kalau contoh kalau tak ada sarung kan, boleh tak kalau kita pakai daun pisang? Tak ada, ni saya tambah Ustaz. Tak ada. Daun pisang nampak lopis ke apa? Tu saya tambah Ustaz, maafkan saya. Okey, insyaAllah. Okey, 7-Eleven tadi Ustaz, stop dekat 7-Eleven. Teruskan Ustaz. Jadi perkara-perkara sedemikian yang beli ni dah jadi satu perkara yang normal. Okey. Dalam hukum syariat Islam, dalam gunakan sarung, orang menyangka bahawa kondom itu termasuk azal. Sedangkan azal itu pembunuhan kecil-kecilan atau melawan takdir Allah. Azal ini artinya bila air mani itu nak keluar, dia akan keluarkan kemaluannya daripada faraj isterinya. Jadi dia buang di luar lah. Jadi ada hukum di sini juga mengatakan bahawasanya iaitu satu perkara yang melanggahi daripada hukum Allah SWT. Alright. Kerana kita yakin bahawasanya
anak itu ada rezekinya. Alright. Tetapi manakala situasi dan kondisi kita, keadaan tentu mahal dan sebagainya, mereka khawatir nak adakan banyak anak banyak. Bukan zaman dulu-dulu ibu bapa kita, adik-beradik kita ramai 12-15 orang. Maka yakin bahawa rezeki itu ada. Tapi sekarang pemikiran yang lain. Sekarang fikiran yang moden. Mereka kata one is enough. Alright. Jadi ada hukum-hukumnya. Ada kata haram, ada kata mubah dan sebagainya. Tapi ini kita harus faham keadaan tersebut. Okey. Jadi sekejap, sorry. Jadi maknanya kalau family planning lah, maksudnya lah, dengan gunakan apa pun wadahnya, makan pil lah, betul. pakai kondom lah, IUD apa? EDD. IUD. Itu kira maknanya untuk zaman sekarang dia banyak pendapatnya. Ya, betul. Dan tengok kondisi keluarga masing-masing lah. Betul. So it's okay. Mubah tu okay lah kan? Mubah tu okey. Mubah tu okey dari segi macam mana. Lihat pada keadaan. Kalau sebenarnya dalam syariat Islam, bila kita berjima, kita buang dalam faraj isteri kita, yang mana itu kita tawakal kepada Allah. Kenapa? Itulah Allah tentukan okey ke tak okey. Maksudnya Allah nak izinkan jadi, maka jadilah. Kalau tidak, tidaklah. Dalam hadis kita arba'in, ceritakan tentang kejadian manusia. Bahawasanya bila kejadian tu berlaku, bahawa malaikat akan bawa itu kepada Allah SWT. Okey, tunjuk kepada Allah, adakah ini nak diteruskan ataupun tidak. Kata Allah, ya, maka jadilah dia zuriat. Kalau tidak, tidak jadilah. Bila jadinya zuriat itu, baru berlakulah Allah tiupkan rohnya dan sebagainya, tentukan rezekinya, kadar dan kadarnya seperti tentukan oleh Allah SWT, baru dijadikan dia. Alright, itu kejadian Allah SWT. Tetapi bila keadaan family planning, IUD, is it? IUD. Ini tengok keadaan family planning dan sebagainya. Kalau misalnya setiap tahun dia ada anak dan sebagainya, makin lama setiap tahun makin menjadi kan. Jadi isteri itu boleh letakkan IUD untuk daripada batasan untuk hamil, pregnancy, hamil dan sebagainya. Itu diizinkan. Kalau sekiranya dia hendak selang-seli, lepas tahun 2 tahun ada anak lagi, tahun 2 tahun itu dibolehkan. Gunakan kondom, pil perancang, seperti isteri makan supaya tidak hamil dan sebagainya, itu diizinkan selagi tidak memberikan kesan negatif kepada isterinya, kesakitan dan sebagainya, jauhkan daripada perkara tersebut, dibolehkan. Ustaz, dalam masa yang sama kadang-kala oleh kerana isteri mengandung dari sudut caesarean dan ada kalanya gynae mengatakan setelah 3 kali bersalin caesarean tak digalakkan untuk mengandung lagi. Dan dalam situasi itu macam mana boleh digunakan? Boleh. Boleh digunakan IUD. Itu diizinkan. Tapi IUD sekarang ni dia tak ikat terus. Dia sekat, dia pakai pin dan sebagainya untuk dia tutup. Supaya air mani itu tidak masuk ke ovarium dan sebagainya. Jadi itu dibolehkan. Dalam masa yang sama, sejauh mana Ustaz bersetuju dengan pandangan anak tu rezeki? Sebab di kalangan kita tu macam, kau tak boleh sekat benda ni sebab anak tu rezeki. Jadi kadang-kadang 5 anak, 6 anak, 7 anak. Pandangan Ustaz berkenaan dengan hal ni bagaimana? Anak itu adalah rezeki. Walaupun kita tak berkemampuan, kita ada anak tak apa lah, whack lah. Macam mana Ustaz? Ini dah terbukti lah zaman ibu bapa kita lah. Nenek moyang kita pun sama. Anak berderet, babe, tapi masih hidup, dapat membesar. Dan ini katakan tuan, ini rezeki daripada Allah SWT. Sudah ditentukan. Hadis pun ada katakan sebenarnya rupa. Maka ulama-ulama pun dah setuju bahawa hadis itu sahih dan sebagainya. Jadi kita yakin bahawasanya anak itu ada rezeki. Jangan kita khawatir, jangan kita takut. Cuma keadaan situasi kita tak mengizinkan. Seperti kita kata, isteri, suami gaji kecil, isteri tak bekerja, isteri tak sihat dan sebagainya, tak boleh kita adakan banyak anak. Kalau kita khawatirkan anak ni dilahirkan, kebuluran, kemampuan kita tidak cukup, ni ada berlaku kalangan masyarakat kita. Tapi kalau kita yakin Allah nak berikan rezeki, insya-Allah Allah ada. Yang penting kita usahakan, kita kerja yang baik, kerja yang halal, kita nak barakahnya itu Allah akan berikan pada kita. So kita jangan fikiran
ni mungkin tak cukup, ni tak cukup, itu tak cukup. Memang pada awalnya. Even sekarang pun government kita pun membantu. Kita ada baby bonus. Dia menggalakkan kita. Dan jangan kita mengharapkan baby bonus saja. Kita pun harus usaha tambahan-tambahan di situ supaya anak itu dibesarkan dengan sihat walafiat, insyaAllah. Dan tak ada helah kalau kita mempunyai beramai anak. Tak ada helah kalau kita tidak boleh mengantar ke kelas agama mengantar kepada Nur Insan betul. Betul. Helah. Helah tu deception alasan. Dia ada helah lah. Itu bahasa yang bagus tu. Masya Allah. Subhanallah. Tak ada. Saya hanya anda fikir anda seorang sahaja yang tu bahasa-bahasa bagus? Saya bertanya kerana tak tahu. Helah. Bertanyalah kan. Husnuzon dalam pertanyaan saya wahai sahabatku. Teruskan soalan. Saya smile. Baik. Ini agak panjang sedikit pasal Zan nak main muzik Tak ada lagu muzik ni mesti panjang. Soalan jin Ustaz Jin? Dah main jin sekarang. Assalamualaikum bros. Waalaikumsalam. Dan Ustaz NJU. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Cuci kaki sebelum masuk rumah halau jin ajaran Islam ke? Orang tua kita selalu kata Ustaz, kalau kita pulang ke rumah dari mana-mana, mestilah kena cuci kaki terlebih dahulu sejurus lepas masuk rumah. Ada pula yang kata sebelum masuk rumah kiranya baldi air sudah disediakan di luar rumah. Takut-takut ada jin atau syaitan yang ikut kita balik. Saya muskil, ini adab masuk rumah seperti yang diajarkan Islam ke? Saya pernah bentangkan hujah saya Ustaz, cuci kaki itu bukan satu jaminan kita tidak akan diikuti jin dan syaitan. Yang saya tahu untuk hindari daripada didampingi ialah dengan bacaan ayat-ayat suci. Adab masuk rumah pula beri salam, baca doa masuk rumah, barulah masuk rumah. Ini yang tahu saya lah. Tapi pandangan saya diragui Ustaz. Untuk kepastian, boleh tak Ustaz berikan keterangan mengenai hal ini? Syukran jazilan, wassalam. Ni macam ada ilmu punya orang Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Macam mana ni Ustaz? Jin dan syaitan. Terima kasih. Alhamdulillah, soalan yang baik Ini satu adat orang-orang lama, rumah kampung dan sebagainya. Jadi perkara ini saya buat kajian saya. Ada kajian? Ada. Daripada pendapat, daripada segi syarak dan juga sebagai akademik. Kalau dari segi akademik, dari segi doktor, pendapat doktor dan sebagainya. Dia mengatakan bahawasanya apabila kita ni berjalan di bumi, di bumi ni kita berjalan, dan seharusnya bila kita nak masuk rumah, kita basuh kaki kita. Kenapa? Kenapa? Sebab dalam disebabkan dalil-dalil mereka mengatakan setiap langkah dan setiap perjalanan kita tu ada bakteria di kaki kita. Ada dalam 80 ataupun 80,000 bakteria yang berada di kaki kita ke mana kita pergi. Kalau kita pakai kasut, kita pakai stipah dan sebagainya. Jadi orang lama-lama ni tak adat iaitu untuk membersihkan kakinya. Jadi bukan kerana jin dan syaitan. Itu daripada segi akademik. Kalau daripada syarak pula, di sini ada satu hadis dari Jabir bin Abdullah. Ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang memasuki rumahnya, lantas ia menyebut nama Allah saat memasukinya. Alright. Begitu pula saat ia makan, maka setan pun berkata pada teman-temannya, kalian tidak ada tempat untuk bermalam dan tidak ada jatah makanan. Tak dapat makan juga. Apabila orang itu masuk rumah dengan nama Allah dan dia makan dengan nama Allah, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketika ia memasuki rumahnya tanpa menyebut nama Allah, ketika memasukinya, setan pun mengatakan pada teman-temannya, saat ini kalian mendapat tempat untuk bermalam. Ketika itu lupa menyebut nama Allah saat makan, maka setan pun berkata, kalian mendapat tempat bermalam dan jatah makan malam. Hadis riwayat Imam Muslim. Alright. Inilah penerangannya bahawasanya kalaulah syaitan sudah masuk rumah, gangguan dalam rumah, dia menghasut dan sebagainya, walaupun dia bermalam di situ. Alright.
Jadi ini bukan kerana jin akan ikut kita, tapi syaitan yang akan masuk dalam rumah kita. Alright, ni semua keturunan jin lah, jin, syaitan ni semua lah. Katakan begitulah ya. Jadi haruslah kita masuk rumah ada baca doa, masuk rumah ada baca doa, keluar rumah pun ada baca doanya. Jadi sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW yang terbaik untuk umatnya, bahawasanya setiap akhlak dan adab yang dikatakan oleh Rasulullah adalah sunnah Rasulullah SAW. Jadi kita baca doa, keluar rumah, bismillahi tawakkaltullahi la haula wala quwwata illa billahil azim. Masuk rumah pun sama, kita baca doa. Dah begitu. Jadi orang beri salam. Adab-adab nak masuk rumah orang, nak ketuk pintu, beri salam, assalamualaikum. Ini tak hai daddy, hai mani. Itu hai lah. Ni syaitan yang masuk hai. Syaitan pun hai. Jadi harus kita ajarkan anak-anak kita cara masuk adab-adab rumah orang dan rumah kita sendiri. Podcast ini dibawakan khas untuk anda oleh Nur Insan. Ibadah Korban 2019 ini menawarkan anda korban, wakaf dan juga sedekah. Dan selain daripada itu, Nur Insan menawarkan satu lagi inisiatif yang baik di madrasah percuma sendiri, Nur Insan, iaitu satu modul tentang solat. Kira dia ingat Din. Jadi Ustaz boleh terangkan sedikit ni pembelajaran bagaimananya, cara dia nak baik, masuk. Gini, Alhamdulillah, terima kasih Din. Alhamdulillah kita pada teman-teman yang lain yang di sini kita dah berbincang tadi. InsyaAllah pada masa akan datang, itu mungkin lepas bulan Ogos, setelah kita berpindah ke tingkat 4, tempat yang baru yang lebih selesa untuk para yang hadirin, saya nak kami Nur Insan akan memberikan bukan satu lah, mungkin 3 atau 4 modul untuk para pendengar podcast. Itu modul ini lah modul tentang orang kata memperhalus solat, memudahkan solat, untuk memahami tentang solat. Jadi modul khusus ini bukan khusus satu ilmu, bincang ilmu dan sebagainya, akan secara percuma kepada pendengar-pendengar podcast yang ada di sini, hamba podcast ini, untuk menimba ilmu tentang solat. Kerana banyak orang tanya pasal solat dan sebagainya. InsyaAllah kita boleh fokus kat situ. Nanti yang mengajar saya sendiri, saya akan guide anda ikut bermodul secara percuma. Belum bayar apa-apa. Datang, just come in, register dengan Nur Insan. Bila go to our website, nanti kita akan wawarkan in our Facebook, social media Nur Insan. Kita akan wawarkan bahawa pendaftaran dah dibuka. First come first serve. Jadi insyaAllah we are open, insyaAllah tempat yang baru ni mungkin kata tu 50 people boleh masuk, more than that insyaAllah kita akan beritahu. Just follow our website insyaAllah. Dia perlu ada macam ni khusus memperhalusi solat tu, maksud kita kena ada basic solat, ataupun kita boleh datang dengan zero information? Zero information insyaAllah. We start from basic sama sekali. Daripada mula tentang wuduk sampailah kita memberi salam. Dengan doa-doa dan sebagainya. Tak ada age limit, keluarga, satu keluarga semua boleh pergi. Yes, one family you can come. All the family podcast, silakan. Tadi Ustaz kata percuma. Kenapa tak kita letakkan mungkin sedikit lah kepada mereka yang ingin datang belajar solat dengan Ustaz ni, mungkin sebelum datang nak kena beli seekor lembu dulu. Kira kau nak link dengan korban. Tak boleh tak boleh mahal lah. Okey lah. Ini kira ini ibadah fardu kifayah Ustaz. Ini ibadah. Sebab konsep Nur Insan memang percuma apa. Ya betul. Jadi Ini fardu ain fardu ain. Fardu kifayah pula. Salah. Jadi 4 modul tu macam mana? Dia satu hari kali ke? Dia kita kelas mungkin weekdays, mungkin malam. Masa weekends kita gunakan untuk madrasah kita hujung minggu. Alright. So weekends weekdays malam, maksudnya hari Jumaat, kita fill the gap, isikan tempat yang kelas yang kosong tu, kita manfaatkan. Why not? You all come in dengan work family, dengan anak, kita akan ajarkan satu-satu what we can teach you all untuk basic tentang solat, tentang rukun dalam solat, yang sunnah dalam solat. All that point kita boleh ajarkan pada anda secara percuma insyaAllah. Ini satu yang inisiatif daripada Nur Insan yang boleh anda look forward tu lah. Pada bulan selepas Ogos nanti, dalam masa yang sama juga, sambil menantikan modul tu keluar, apa kata anda melaburkan sedikit wang untuk
memberi kembali kepada mereka yang memerlukan, terutama sekali. Betul. Sangat tertarik dengan inisiatif korban pada tahun ni yang diadakan di beberapa buah negara, antaranya di Nigeria, di Somalia, di Lombok terutama sekali, dan gambar-gambar yang kami muat naikkan di socials kami dan juga Nur Insan, banyak juga gambar-gambar hasil daripada pemetikan tahun lepas, korban tahun lepas yang dilaksanakan. Ini dilanda gempa, Ustaz. Betul. Dan pastinya harga-harga yang diletakkan untuk kambing dan juga lembu tu sangat berpatutan. Betul. Dan apa yang saya suka pasal korban tahun ni, 3 dalam 1, bermaksud bila anda beli daging untuk daging korban tu, diletakkan harga sedemikian, bukan saja korban yang anda dapat, malahan sebahagian wang yang telah pun disalurkan ke Nur Insan tu akan pergi untuk wakaf madrasah percuma. Kalau bagi mereka yang tak tahu, ni pertama kali dengar, Nur Insan menjalankan madrasah secara percuma. Betul. Untuk anak-anak muda kita yang nak belajar pada hujung minggu ni, weekend madrasah selalu berbayar, beryuran, tapi mereka berikan secara percuma. Jadi duit yang anda bagi tu, it funds these activities. Betul. Dan juga ada pemberian habuan berbentuk makanan pada keluarga yang memerlukan. Ni 3 dalam 1, kira 3 jumlah pahala ni anda dapat lah serentak bila anda turunkan wang anda untuk membeli daging kurban yang disediakan. Alhamdulillah, insyaAllah. Baik, caranya bagaimana? Okey lah, aku suka dengan kau berbual macam it's a good selling point. Kebayangkan kalau kau jual sabun. Confirm jual, bro. Kan? Silakan Razi. Baiklah, dengan Ustaz Andrew endorse lagi. Memang sabun ni bagus. Pam, itu je. Kita bincang kat luar nanti. InsyaAllah. Baiklah, untuk anda menempah kambing ataupun lembu, anda boleh hubungi ataupun WhatsApp, bukan call, WhatsApp sahaja ke talian 87684688 87684688. Baik, ini nombor WhatsApp yang anda boleh message, sebab kita tahu ada banyak persoalan yang ada. Jangan tanya soalan-soalan biar ber-DM dan seumpamanya. Sebab ini talian khas untuk korban. Betul. Kalau tanya soalan-soalan sosial di sini, masalah sikit Ustaz nak jawab. Jadi bersangkutan dengan korban, tanya saja menerusi WhatsApp yang telah pun disebutkan. Baik, dan sekarang ni Ustaz ada target tak untuk korban? Untuk Lombok berapa orang? Ya, untuk kita berapa? insyaAllah kita target macam tahun lepas 150 lah kan. Kambing kita dapat dalam 500 keluarga. 500. Dan target more, kerana kita target dalam 300 ekor, 350. Dan lagi ramai boleh dapat. Okey. Itu matlamat kami lah untuk membantu semampu kita berdasarkan kepada kemampuan yang daftar untuk buat korban di Lombok. I see. Nice. Okey, sekali lagi WhatsApp sahaja untuk menempah pada bulan yang mulia yang bakal menjelma dalam Aidil Adha. Kita sama-sama berkorban, korbankan wang anda untuk yang memerlukan. 87684688. Sekali lagi 87684688. Lungsuri laman mereka di www.nurinsan.sg ataupun di Facebook dan juga Instagram. Follow dan like untuk segala aktiviti Nur Insan yang dilaksanakan di sana. Ustaz, kalau nak masuk rumah, kalau kita baca Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin, boleh Ustaz? Kenapa Boleh lah kira. Macam pernah dengar. Masa kontak kau tiba-tiba. Itulah. Pernah diajar sedemikian? Macam pernah diajar, tak silap saya. Tentu saya mungkin primary school dekat Masjid Anur lah. Kalau nak baca, kalau rumah yang tak ada orang, dia cakap baca je Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Itu satu Ustaz. Yang satu pula, ada satu teman saya ni, dia ada kedai dekat Peninsula Plaza. Dia cakap jalan nak dekat rumah tu, nak dekat sampai rumah tu, ludah kiri kanan. Terus masuk terbalik. Masuk terbalik. Kira-kira masuk ke belakang lah. Jadi yang ada kat luar tu takkan ikut masuk. Pasal kita tengah face dia kan. Ini ada juga dia ajar. Ya. Ini ada orang lama lah. Ada. Saya pernah dengar. Sebelum sampai rumah tu ludah dulu kiri kanan. Jadi syaitan tak ikut. Kita ludah syaitan. Ya. Dia kata gitu. NEA boleh saman Ustaz. Ya, betul. Apalagi dah pasang kamera 200 tau. Udah sebarangan. Speeding, merokok semua dah tak boleh Ada suruh bakar rokok sebatang dulu Ustaz. Kan rokok kan mana boleh sap. Dia cakap jangan nanti barang ikut, isap rokok sebatang dulu. Kan nanti benda tu dah jalan, baru kau masuk rumah. Saya pernah dengar Ustaz, kalau let's say ada Pontianak depan, serius dia cakap bakar. Dia takut.
I see. Dah Pontianak pun takut dengan rokok, Ustaz. Begitulah berbahayanya rokok. Ada soalan tak, Din? Aku ada. Teruskan dengan soalan dia. Baik. Ni banyak boleh drag tau. Aku Aku takut nak drag juga. Betul tau. Yang pasal Pontianak ni betul tau, Ustaz. Ya ke? Macam kat sana macam lalu sana ada cik pun. Asal bakar. Dia takut. Dia takut. Wow. Tapi ada yang satu dah tak takut awak bakar-bakar ni. Apa, Ustaz? NEA tak suka. NEA suka awak bakar-bakar. Dia kasih awak surat undangan. Oh. 400 tak Ya. Berhati-hati bila merokok Ya. Teruskan. Soalan ini bukan tentang rokok. Tetapi tentang anjing, Ustaz. Anjing panjang atau pendek anjingnya? Anjing. Soalannya, maaf. Okey lah, dia setengah-setengah je lah. Tak apa. Saya kasih muzik ya. Silakan. Terima kasih. Dia tak ada kasih salam, Ustaz. Dia terus bro. Bro. Jadi kita husnuzan mungkin dia kasih salam dalam hati lah. Ya, insyaAllah. Bro, kalau boleh tak keberatan, tolong selitkan soalan. Jiran sebelah rumah bangsa Cina ada pelihara anjing ah. Hari-hari anjing tu main di halaman rumah, kat koridor. Kadang bila saya buka pintu, kucing saya pun excited. Dia pun berkawan dengan anjing tu. Kalau dah excited, berlari sampai ke depan gate saya. Kadang tu anjing punya ailio ada setitik-setitik jatuh depan gate rumah saya lah. Saya ambil 4-5 helai wet wipes, lepas tu saya lap ailio anjing tu. Cara saya betul tak, Ustaz? Harus sertu ke ataupun setakat wipes dah cukup? Saya nak tegur jiran suruh tutup mulut anjing tu. Tapi nanti misunderstanding pula. Bau busuk jugalah. Tahu kadang-kadang anjing tu terkencing kat koridor. Ha Ustaz dia ketawa. Lucu Macam mana, Ustaz? Dia ha saya beritahu lah. Suka dia. Dia macam buat lawak jugalah. Macam Yalah, faham. Macam mana anjing ni? Anjing Anjing. Ya. Okey, Ataupun insyaAllah. orang panggil dog, Ustaz. Ya, dog. Anjir. Baik, Alhamdulillah. Ni soalan fiqah tentang najis. Okey, baik. Anjing kita memahami bahawasanya liur itu adalah najis. Ada ulama kata anjing dan buluh juga najis. Jadi bila dia basah najis, jadi ada sebagainya. Jadi liur ini banyak dikatakan ia adalah satu perkara yang najis dan najis itu adalah najis mughallazah. Maksudnya apa, Ustaz? Najis besar. Ya. Kita ada najis saghir, najis kecil. Ya. Najis yang sederhana, mutawasita dan najis yang mughallazah. Mughallazah ni ialah hadis yang najis yang besar. Okey, najis yang besar, tahap yang tinggi, besar dan dia haruslah disertu. I see. Wajib disertu. Sertu untuk membersihkan najis. Kenapa kita khawatir? Pertama, najis anjing tu, mulut anjing tu ada bakteria. Kalau kita kena gigit, berapa kali nak kena injek? 17 kali. 7 kali, Ustaz. Kalau ikut Islam 7. Injek. Islam selalu 7. Bukan ke? Ada kena injek, Ustaz? Yes, kalau nak kena hilangkan gigit rabies. Ya, Takut itu. rabies ya? Yes, itu yang kita khawatirkan. Ini pernah berlaku di negeri jiran kita. Satu kampung kawasan tu, satu negeri diorang bunuh anjing. Kasih mati anjing kerana dia anjing gila. Anjing gila. Belum bab satu lagi, masih gila lagi. Jadi rabies ni dia kena bersihkan, maka dihapuskan semua anjing di negeri itu. Baik. Jadi kalau dia gigit kita kena injek. Kalau tak silap saya antara 19 kali ataupun belasan kali lah. Belasan. Saya tak pasti. Betul lah, Zah. Dekat betul Aku wake dia. Memang 19. Dia belasan kali nak kena injek. Tapi bukan sekali shot lah semua. Yalah, kalau ada ada selang-seli selingkat lah kan. Mati orang tu. Sekali shot jadi sekali whack habis. Jadi dia turn by turn sikit-sikit. Dia tahap-tahap dia lah sikit-sikit supaya elakkan itu germs, bakteria tu dan sebagainya. Baik. Jadi sebagai seorang Muslim, kalau kiranya liur tu jatuh, maka harus disertu liur tu. Dibersihkan, pastikan dia bersih. Jadi kita tak was-was. Kita khawatir yang kita akan pijak masuk dalam bilik rumah kita, tempat solat kita semua bernajis. Jadi najis itu bila tempat solat untuk tempat ada najis tidak sah solat kita. Alright.
Yang keduanya, kalaulah dia bermain dengan kucing kita, dia jilat-jilat kucing kita. Kucing pun suka dia jilat kan. Dia kasih lagi, jilat. Begitu ya. Jadi kita ni dah tak tahu dia jilat ke tidak ke, kita ambil kucing, angkat pegang tangan kita bekas peluk. najis tu, kita peluk dan sebagainya. Najis seluruh badan kita. Lepas tu kita pula jilat kucing kita. Sayang kucing. Sayang kucing, betul. Kita angkat, kita peluk-peluk, kita cium-cium, buat tidur atas katil. Tempat solat kita dia jalan, dia golek-golek tempat sejadah, najis semuanya. Harus sertu. Ya. Dia najis mughallaza, najis yang besar, tak boleh. Mughallaza. Nak bawa baju ke? Mughallaza. Ustaz dia mutawasita juga. Dia macam band rock bro. Mughallaza. Sebab ada pendengar dia sampai letak boot dia inzal, Ustaz. Kata dah terbawa-bawa Ustaz Dia mesti faham apa maksud inzal tu. Inzal tu climax Ustaz. Jangan suka-suka taruh. Saya khawatir salah faham nanti, salah buat, dah kena pula. Ini mina inzal ni. Dah tak senonoh kan. Dah tak bagus. Mina inzal Padahal itu fiqah, itu perkataan fiqah dalam bahasa Arab. Kemudian sekiranya kena kencing najis, tetap mughallaza, kena sertu tempat-tempat tersebut. Cok Ustaz, tadi yang kucing tadi tu kena sertu jugalah. Mandikan dia, sertu dengan macam mana Ustaz? Kita botakkan dia. Cakap betul ni, orang kita tak kena tahu, bersihkan. Ustaz. Kita kena bersihkan. Kita kena sertu dan sebagainya. dengan tanah-tanah Ustaz. Kita sekarang moden, tak pakai tanah lagi. Ada sabun sertu tu lah. Ada sabun sertu dia. Ada sabun sertu. Ustaz Nurisan ada jual sabun sertu tu. Sebelum tak ada weh. Jadi Ustaz kita akan adakan insyaAllah. Nak kena mula jual Ustaz. Sabun sertu tu betul insyaAllah. Dia tak perlu pakai. Dia shampoo, dia shampoo dengan sabun semua all in one. Kalau rumah kita pindah, rumah bukan rumah Cina, nak kena sertu rumah tu babe. Jadi tak payah pakai tanah, ambil cari tanah kat mana-mana padang kita taburkan. Korek, leceh leceh kan. Saya tak nak salah faham ni sebab saya nak confirm. Ustaz akan menjual sabun sertu tu. Kalau Ustaz tak nak, kita jual lah Ustaz. Ini confirm laris lah. Kalau Ustaz nak jual, Ustaz kita boleh Kita boleh deal lah kat website ke apa. Kita deal kat luar nanti ya. Kita akan Benda ni boleh jalan. toothpaste sertu pun boleh Ustaz. Toothpaste sertu. Sebab ada yang termakan babi Ustaz. Jadi dia bersih. Macam-macam. Bab satu lah bro. Apa? Bab satu. Sorry. Okay. Bab satu. Kita beradab sikit lah on air ni ya. Dia nak kena stop. Ini general. Kita harus ada adab kita InsyaAllah. Sama Tan. Okay, aku dah. Okay, Ustaz ni pasal hutang Ustaz Dia cakap Razi, malam ni ada NGU session kan? Session Session. I like it. Aja. Can ask him if ini seorang wanita if let's say kita Kalau seorang lelaki cakap gitu, aku pun dah kenapa? If let's say kita berhutang wang dengan orang bangsa lain lah Ustaz. Contoh seperti $12. Masa zaman muda dululah time secondary school. Sampai sekarang dah lebih dari 10 tahun Ustaz. Tak jumpa-jumpa dia walaupun dah cari dekat Facebook ataupun Instagram untuk bayar balik hutang Ustaz. $12 $12. Dia tetap cari Macam mana ni Ustaz Itu soalan dia. Okay, mungkin tak $12 lah Ustaz. Mungkin saya nak lebihkan sedikit soalan ni. 12,000 lah. Kita ada hutang members lah contoh. Macam 2,000 ke ataupun 500 ataupun 200. Kali dah tak dapat jumpa member kita balik. Dah lama tak jumpa Ustaz. Ini macam mana kalau kita ada nak settle ni? Macam mana ni? Adakah mungkin satu cara dia adalah untuk membeli lembu melalui Nur Insan ataupun macam mana Ustaz? Masya Allah. Good idea Kalau boleh beli lembu, boleh settle hutang Ustaz. Banyak orang beli lembu saya rasa ni. Taib. Saya nak terima pun takut. Ustaz, saya ada hutang orang, jadi saya nak cover. Mana tahu kan. InsyaAllah. Taib. Alhamdulillah. Soalan yang baik. Dan anda ni yang petanya ni seorang yang jujur. Betul ya. Baik orangnya. Susah dapat orang yang macam gini cari untuk nak bayar balik hutang. Ya. Selalu orang yang hutang tu hilang. Betul. Saya kata fakta ni. Banyak kata yang penghutang ni MIA.
Kalaulah dia isteri ke suami dah kena dah lepas 4 bulan je kan dah kena cerai dah. Tapi ni member kita bagus daripada secondary school dia cari dia cari Ustaz, betul. Oh, Masya Allah. Okey, katalah dia $12 ataupun $12,000, $5,000. Dia cari tak jumpa. Dia cari Facebook. Dalam syarak Islam, yang penting kita usaha mencari dia. Ya. Okay. Sehingga kan kita usahalah keluar berita ke, advertisement ke. Wow. You have to spend on that lah. Ya. Namanya usaha. Tanda kejayaan. Okay. T-shirt tu Ustaz. T-shirt. Usaha tanda kejayaan. Usaha dengan kejayaan, moral lazah. Apa yang moral lazah. Jangan lupa aku je percentage juga. Wow, Ustaz nak claim. Terus untuk Nur Insan. Bukan untuk saya. Sabun jangan lambat Ustaz. Sabun je. Tapi kalau kita bincang Kalau kita boleh bincang supplier dah ada dah, boleh cari. Okey, cantik. Jadi kita usahakan carikan mana Facebook, kita buat advertisement, tanya sini semua tanya. Kalau sekiranya tak ada, kita khawatir dia dah meninggal dan sebagainya. Okey. Wang itu kalaulah dia bukan Muslim, tak ada hukum syarak di situ. Tak ada hukum kalau dia bukan Muslim. Tapi kalau dia seorang Islam, wajiblah kita untuk mencari dia dan sebagainya, usaha dapatkan. Kalau dah tak dapat, satu negeri tak dapat, Singapura ni tak besar mana pun, kita Facebook dan sebagainya, mungkin dia dah keluar negeri ke, wallah alam, kita tak tahu. Dah tak jumpa, duit itu kita sedekahkan pada masjid, badan-badan Nur Insan dan sebagainya. Sekiranya yang penting kita sedekahkan, kita adakan bukti yang kita dah sedekahkan wang itu. Alright, wang itu dah dapat balik, kita dah bayar. Niatkan mudah-mudahan lah aku dengan sedekahkan ni boleh halalkan, supaya aku tak dituntut di akhirat nanti. Alright, pasal ni hutang antara orang Islam, kita mesti wajib bayar. Jadi bila dah sedemikian rupa, selang berapa tahun dia muncul balik. Alamak. Okay. Dia muncul balik, 12,000 dah masuk dah masjid. Dah kasih Nur Insan dah. Masuk Nur Insan. Tapi resit tu ada. Okay. Jadi bila dia datang balik, dia nak claim. Alamak. Duit aku macam mana ni? Kita terangkan dia. Alhamdulillah, awak ni 12,000 tu yang saya dah cari selama 10-15 tahun tak jumpa-jumpa awak. Saya dah buat ini, dah tunjukkan bukti dan sebagainya. Saya dah sedekahkan lah atas nama awak kepada Nur Insan. Alright. Tetapi kalau orang tu halalkan, Alhamdulillah. Kalau dia tuntut, macam mana tu? Saya nak juga 12,000 saya. Minta balik Nur Insan lah. Tak boleh. Macam mana Ustaz? Kalau dia tuntut juga, wajib dia bayar balik. Wajib dia bayar balik. Itu. Maknanya 24,000 lah kena bayar. Kira dia rugi 20,000 lah. 20,000 duit dia lah benar kan. 12,000 tu benar. 12,000 tu masuk Nur Insan. Alhamdulillah Nur Insan dapat barakahnya lah. Nur Insan beli sabun Ustaz. Run. Tetapi kalau dia tuntut balik, wajib dia bayar. Allah alam sawab. Okay. Aku macam terfikir-fikir sabun lah bro. Ini nak discuss dengan Ustaz lah, betul nanti. lah. Ini bagus ni, tiba-tiba bergeliga idea kita. Okay, Ustaz. Kelakar Ustaz cakap apa tahu? Ustaz kalau tak bikin, kita jual Ustaz. Aku memang jual je benda ni. Tak boleh berbual je. Ini sekarang tengah viral ni Ustaz. Zali, saya ada print screen kan kepada Ustaz ni. Zali bertanya lah, salam NGU dan juga Brothers OLG. Waalaikumsalam. Dah ramai tanya kat Facebook. Dan juga baru-baru ini keluar dekat laman-laman di Malaysia berkenaan dengan, maaf cakap, Heineken tanpa alkohol. Dia tengah promosi besar-besaran ni sekarang dekat Singapura dengan Malaysia. Dia ada sampai Caprice dah berbual pasal benda ni. Social influencer. Dah ustaz-ustaz kat sana pun ada berbual pasal benda ni juga. Berkenaan dengan tagline dia Ustaz, now you can. Now you can. Sekarang kau dah boleh. Bermaksud insinuasi dia sekarang kau dah boleh minum. Dalam situasi itu dia promosikan dalam botol arak yang sama rupanya, siap dengan labelnya sama dengan label arak, tapi di bawah letaknya 0% alkohol. Ada pelbagai pendapat. Mungkin saya kongsi sikit. Ada yang mengatakan ini daripada page-page laman-laman lah, kita nak tentukan kepastian mereka. Ada yang mengatakan proses brewing benda ni sama, cuma tak ada alkohol di dalam.
Tapi oleh kerana proses dia sama, ada pihak-pihak mengatakan diharamkan sedemikian. Ada juga pihak mengatakan oleh kerana rupanya sama, takut tertimbul fitnah, jadi juga diharamkan benda ni. Tapi ada juga yang mengatakan dah 0% alkohol, 0% alkohol lah. Just drink lah. Rasa dia macam bir, tapi tak memabukkan. Ada yang mengatakan asal tak memabukkan, boleh diminum. Pendapat Ustaz berkenaan dengan ni sebab produk ni ada dijual di sini juga. Bukan apa kuatian anak muda ni. Dia nak cuba juga benda ni kan. 0% alkohol. Macam mana ni Ustaz? Ni semua niat lah bro. Okay. Saya tambah sikit Ustaz. Dulu saya pernah minum air jarang. Okay. Ni sama macam bapak aku cakap. Okay, kau teruskan. Minum air jarang. Lepas tu saya action mabuk kecil-kecil. Macam isitan gitu. Saya dimarahi bapak saya Ustaz. Kau ikut-ikut benda ni. Kalau kau dah ada niat nampak macam minum air jarang, walaupun air jarang act mabuk ni salah tau. Macam itu. Bapak saya pun cakap gitu Ustaz. Saya pernah macam cheers lah. Ni red wine. Pasal kita minum air Ribena kan. Macam tu. Red wine. Bapak saya cakap, kalau kau cakap tu red wine kan, dosa dia red wine lah yang kau minum. Jadi niat kau tu nak kena betul je minum air tu. Bapak saya cakap gitu Ustaz. Pandang Ustaz pula macam mana? Dosa dah sama Dia cakap macam gitulah. Baik minum. Tak adalah. Tengok Ustaz Zah. Tak ada, saya gurau lah. Alah pun tak boleh gurau ke? Dia ada pengalaman. Tak ada Ustaz, tak ada. Tak ada Dia orang yang baik. Dia minum air Zam-Zam je Ustaz. Zam-Zam, lepas tu saya step mabuk. Tu tak kelakar. Dah kena stop lah Ustaz. Itulah saya seram nak elit ni saya. Ya betul. Jadi ini semua gurau-gurauan je para pendengar. Jangan layak sangat orang-orang yang bercakap gurau ni. Baik, insyaAllah. Take it easy, insyaAllah. Take it easy. Tapi berbalik pada soalan tersebut, alhamdulillah soalan diajukan, soalan yang baik untuk kita berkongsi bersama. Baik. Dari pendapat yang lain pada ulama-ulama tentang perkara ini, ia dilarang. Okay? Walaupun dia 0.0% alkohol, tidak ada alkohol sama sekali. Rasanya sama, botolnya sama dan menyerupai yang aslinya. Right? Yang betulnya sama juga. Dilarang sama sekali untuk kita mengikutnya dan meminumnya. Ini pun fatwa MUIS pun dah dikeluarkan tentang dilarang untuk minum sedemikian rupa. Jadi kita tidak boleh kerana kalau benda itu sesama seperti apa yang orang buat yang dilakukan oleh orang yang minum sedemikian pun sama jugalah dosanya kita minum. Botolnya bentuknya sama, cara minumnya, cheers dan sebagainya, dilarang sama sekali. Caranya baru minum air putih dah mabuk je lah tu koyong. Ni semua dah hampir-hampir samalah kan. Jadi tak usahlah kita meniru sedemikian rupa. Walaupun satu gurauan kita men-cheers, kita minum daripada champagne wine dan sebagainya. Ikut macam orang, walaupun Ribena pun tidak boleh kita ikut sama sekali. Allah. I see. Alright, baik. Terima kasih atas penjelasan awal tadi. Tapi yalah, tu dululah kita kecil. Dulu ya. Belum memais Ustaz ya. Disclaimer. Tak faham. Tak faham salah dan betul dalam Islam. Macam dah besar ni Zang, kau pernah minum arak? Tak pernah lah. Yalah, kan haram. Kan ada anak. Ya. Kita contoh ada anak boleh ya. Kita bapa contoh terbaik untuk Jangan. anak. Betul. Saya sokong tu. Berapa poin Ustaz? Tak ada lah. Kalau cakap pasal point, aku dah menang banyak point. Okay. Baik. Kita terima kasih atas pendengaran anda semua. Alhamdulillah. Dan juga soalan-soalan yang telah pun anda sajikan. Dan podcast ini dibawakan khas kepada anda oleh Nur Insan bersebenar dengan ibadah korban 3 dalam 1 yang dilaksanakan yang akan dilaksanakan pada Hari Raya Haji nanti, atau Hari Raya Korban nanti, atau Hari Raya Adil Adha nanti. Di beberapa negara-negara yang telah pun disebutkan di laman rasmi Nur Insan. Boleh dapatkan informasinya. Nak turut serta untuk memberikan sumbangan kambing, boleh beli seekor ataupun sebahagian, ataupun lembu sekalipun pun boleh. Kalau dalam keluarga ada 5 orang, nak bagi-bagi seorang beli 1 bahagian pun boleh juga. Seekor lembu boleh pecah 7 Jadi ada nombor WhatsAppnya. Bagaimana?
Baik, saudari, bagi mereka yang mempunyai niat yang murni ini diteruskan, dipersilakan sahaja WhatsApp ke talian ini iaitu 87684688. Taliannya sekali lagi 87684688 untuk teruskan niat anda berkorban demi untuk mereka yang memerlukan, ibadah korban, wakaf madrasah percuma dan habuan pek makanan untuk keluarga yang memerlukan di Singapura. Dan dana anda juga akan disalurkan untuk ibadah korban, wakaf madrasah percuma, habuan pek makanan untuk keluarga yang memerlukan di Singapura. Dan saya juga ingin mengingatkan semua yang sedang mendengar dan juga kami sendiri di sini, antara amalan yang terbaik adalah untuk memberi makan kepada golongan miskin dan yang memerlukan. Kitab daripada Sahih Al-Bukhari. Dan apa kata anda memberikan motivasi kepada pengguna netizen yang lain, pengguna Facebook dan Instagram yang lain, kalau anda telah pun menempah kambing ataupun lembu, sama ada seekor ataupun sebahagian, print screen sikit lah, ambil gambar, muat naikkan dengan hashtag bukan korban biasa, untuk kata memberikan motivasi pada yang lain, mengingatkan mereka, belum berkorban kan, mari kita laksanakan. Ini bukan riak tau Ini bukan riak, ini saling ingat mengingati. Manusia ni kena saling mengingati. Surah apa tu Ustaz Wal Asri tak ada. Betul tak? Itu demi masa. Al-Asr. Terbaik Al-Asr. Terima kasih, kita mempelajari sesuatu. Baik. Kita berehat seketika dan kita akan kembali dalam podcast nombor 3 selepas ini. Tafadhal semua.